warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada Syafiqah binti Rusdi daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Kampung Melaka dari option Utama Kanak-kanak Ustaz Anwar yang sedang menuntut FJ Melaka. Jadi hari ini saya ada sedikit tugasan dan alhamdulillah, terima kasih kepada Puan kerana bersetuju untuk menjadi responden saya. Seterusnya kita akan adakan sesi dialog. Jadi terlebih dahulu boleh ke kalau Puan kongsikan dengan saya tentang latar belakang keluarga Puan. Saya sebenarnya berasal daripada negeri Kelantan. Mak dan ayah saya berasal daripada Kelantan. Saya dilahirkan di Kelantan, tetapi selepas saya dilahirkan, mak ayah saya berhijrah ke negeri Pahang dan saya dibesarkan di negeri Pahang daripada bersekolah rendah sampailah ke sekolah menengah. Saya di negeri Pahang. Bila dah bekerja sahaja baru saya keluar daripada negeri Pahang dan mula menetap di Selangor. Kalau berkenaan dengan mungkin suami Puan, anak-anak Puan, pendidikan tu macam mana? Untuk suami saya berasal daripada negeri Selangor dan memang dia daripada kecil dilahirkan di Selangor dan menetap di Selangor sehingga sekarang lah. Pernahlah satu masa dulu dia bekerja di negeri Pahang, tapi akhirnya dia balik juga ke negeri dia lah, negeri Selangor. Saya ada 2 orang anak, dua-dua perempuan. Anak saya daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah memang kami mengutamakan pendidikan Islam untuk mereka, pendidikan yang berteraskan Islam. Maksud saya daripada sekolah rendah, anak saya dia ada sekolah kebangsaan dan juga sekolah agama, dan masuk ke peringkat sekolah menengah kami memilih sekolah SMKA sebab SMKA tu dia ada pendidikan Islam sekali lah. Jadi memang bagi saya lah pendidikan Islam tu sangat penting lah untuk mencorak anak-anak kita daripada kecil untuk bekalan mereka pada masa mereka dewasa dan sehinggalah ke akhirat nanti. InsyaAllah semoga anak Puan menjadi orang yang berguna bagi bangsa, rakan-rakan dan negara sendiri. InsyaAllah. Seterusnya untuk soalan kedua, boleh kalau Puan kongsikan dengan saya tentang asal-usul dan sejarah kaum Puan? Saya memang asal berbangsa Melayu lah, daripada datuk nenek keturunan saya memang semuanya Melayu. Keturunan kami ni berasal daripada Nusantara. Keturunan Melayu ni dia sebenarnya dia ada 3 peringkat lah. Daripada peringkat pertama dia Negrito. Saya rasa itulah, saya pun tak berapa ingat sangat tentang sejarah, tapi mungkin ada sikit-sikit lah yang boleh saya sharekan kan. Sebenarnya kalau Negrito tu dia sebenarnya dia orang punya cara hidup, sumber pendapatan dia masih tak berkembang lah. Dia cuma hidup dengan hasil pertanian. Lepas tu dia ada yang kedua tu Pluto ni dia dah lebih maju sikit. Lebih maju sikit. Dia dah ada pertanian. Lepas tu yang ketiga tu Jutro ni dia orang dah ada kemahiran dari segi perkapalan. Dia orang dah boleh dapatkan sumber pendapatan daripada sumber-sumber lain, hasil laut selain daripada hasil pertanian lah. Tapi pertanian tu memang teruslah diamalkan sebenarnya. Kalau masih orang Melayu berasal daripada Islam ni banyak lagi pecahan-pecahan dalam Melayu tu. Ada Melayu asli, Melayu Hindu dan sebagainya. Dan kalau kita tak berkata salah, kita akan lupa lagi. Kalau bahasa pula macam mana? Kalau bahasa kaum Puan sendiri, sebab kita tahu bahasa kebangsaan di Malaysia ni ialah bahasa Melayu. Jadi macam mana dengan kaum Melayu? Kaum Puan sendiri, apakah bahasa kebangsaan yang diamalkan? Sebenarnya kalau kat Malaysia ni lah, dia ada bahasa kebangsaan. Dia memang bahasa Malaysia, tapi
setiap negeri tu dia ada pecahan-pecahan dia. Contoh Negeri Sembilan dia lain bahasa dia. Yang tu kita panggil dialek lah. Kelantan lain bahasa dia, Pahang. Semua tu berbeza-beza. Tapi bila dia orang berjumpa, contohnya untuk majlis yang formal, memang penggunaan bahasa Malaysia tu memang penggunaan bahasa dia tu bahasa Malaysia lah. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada soalan seterusnya. Bolehkah kalau minta Puan share sikit berdasarkan pengalaman Puan, kepercayaan dan adat-adat resam dalam yang kaum Melayu lah, kaum yang Puan sebutkan sebentar tadi, bagaimana kaum-kaum tu maksudnya macam mana adat resam dari pelbagai aspek lah, contohnya dari segi kelahiran, kematian dan sebagainya. Okey. Sebenarnya adat resam dalam bangsa Melayu ni memang sangat banyak. Daripada dalam kandungan lagi sebenarnya dah ada adat resam. Kalau dulu-dulu tu adat resam daripada kandungan ni kita buat majlis meninggang perut. Tapi sekarang ni orang panggil baby shower. Baby shower. Okey, itu meninggang perut. Tapi bila anak dilahirkan dia ada cukur jambul. Sebenarnya adat resam ni dia bergabung lah dengan adat resam bangsa dan juga adat resam dalam Islam sebenarnya. Sebab Islam dengan Melayu tu memang tak dapat dipisahkan. Okey, adat resam bila dah anak dilahirkan ada jejak tanah, ada cukur jambul, dan bila dah dewasa pula dia ada contohnya untuk perkahwinan, sebelum perkahwinan tu dia akan ada adat merisik, adat bertunang dan seterusnya berkahwin. Dia banyak adat-adat kat situ yang mengindahkan lagi bangsa tu sebenarnya. Kalau tu maksudnya sampai daripada kita lahir sampai dewasa. Mungkin kalau macam kematian tu macam mana buat? Adakah adat tertentu yang berlainan dengan bangsa-bangsa lain? Okey, kalau kematian ni kita akan adakan majlis tahlil, majlis baca Yasin. Majlis tahlil ni kalau ikut adat dia akan ada macam contohnya adat buat tahlil untuk 1 hingga 3 hari, lepas tu 7 hari, lepas tu 40 hari. Tapi sebenarnya kalau dalam Islam memanglah dalam Islam dia tak ada pula sebutkan berapa hari tapi spesifik. Cuma ni dia kata kita buat tahlil ni maksudnya sebagai itu dah sebagai adat lah, sebagai adat. Bila ada kematian memang selalunya ada. Dan seterusnya, apa pandangan Puan tentang perpaduan kaum di negara kita dari segi macam isu-isu perpaduan yang semakin berbangkit dan macam mana keadaan perpaduan di negara kita tu setakat ini? Ada pandangan saya lah, sebenarnya perpaduan negara kita ni masih di peringkat yang masih okey lagi. Maksudnya bukan kita dalam keadaan yang terancam lah. Sebenarnya peristiwa yang sejarah yang lepas macam 13 Mei tu sampai kat situ je. Lepas tu kita dah mula memupuk semula perpaduan tu. Lepas tu sebab kita boleh tengoklah dalam contohnya kehidupan harian kita. Macam kadang-kadang kita berkawan, berjiran, bekerja dengan bangsa asing, tak ada masalah apa-apa. Dan sebenarnya kalau kita bercampur dengan bangsa asing ni, kita punya pengetahuan apa tu lebih berkembang lagi daripada kita dengan masa kita sahaja. Contohnya dalam pekerjaan, dalam kehidupan seharian juga. Macam contoh kalau kita nak berjual, kita akan melibatkan bangsa lain juga. Ada kedai, bukan semua kedai orang Melayu kan? Betul. Kita sebenarnya kita tak boleh nak macam sempitkan fikiran kita pada kita mesti nak berkawan, nak urusan perniagaan dengan bangsa kita je. Tapi walau bagaimanapun memanglah kita menggalakkan produk-produk Muslim, produk halal, produk orang Melayu yang buat, sebab kita pun nak menggalakkan bangsa kita untuk berniaga kan. Daripada kalau contoh dulu orang Melayu ni dia ada kat kampung-kampung dia tak terdedah pada perniagaan, tapi sekarang ni dah berubah. Politik pun sama. Kalau kita tengok sekarang pemimpin kita ada daripada orang Melayu, orang Cina,
India, lepas tu bangsa-bangsa yang lain yang Sabah contoh kan. Kita bergabung sebenarnya. Kat situ lah membentuk perpaduan. Seterusnya, pada pandangan Puan, bagaimanakah Puan melihat sosial budaya Islam itu sendiri dapat diterapkan dalam masyarakat pelbagai kaum atau multiracial di Malaysia? Okay, pada saya sosio budaya Islam. Sosio budaya Islam, sebab Islam ni dia tidak memaksa untuk semua orang kat Malaysia ni untuk beragama Islam. Dia tak memaksa untuk orang maksudnya kebebasan beragama. Maksudnya Islam tu memang tak paksa bangsa agama lain untuk memeluk Islam. Kita boleh je Maksudnya boleh bekerjasama. Kita boleh bekerjasama dan walaupun kita agama yang berbeza, tapi kita masih boleh bertolak ansur. Maksudnya lagipun semua agama mengajar pada kebaikan. Selagi setiap individu tu dia patuh pada agama dia dan sebenarnya tak jadi masalah. Contoh apa dia sebab macam masa kami belajar lah dalam surah Al-Hijr, Allah tekankan memang diciptakan masing-masing ini bersuku-suku dan kita kena saling menolong antara satu kaum lain. Jangan mencurigai kaum lain, hormati kaum lain juga, tetapi pada masa yang sama letakkan akidah. Mungkin tak pernah beramallah dengan ajaran kaum lain, tapi hormati. Betul, saya pun setuju macam tu. Baik, seterusnya soalan saya ialah, apakah pandangan Puan, adakah multiracial Indonesia ini akan membawa kesan baik kepada negara? Betul. Pada saya, multiracial ni memang mendatangkan kesan baik pada negara sebab dengan multiracial ni orang luar memandang negara kita ni macam pelbagai bangsa ada. Jadi mereka lebih berminat untuk datang ke sini. Contohnya bagi negara China. Di negara kita sendiri ada juga masyarakat negara kita yang berasal daripada negara China. Jadi kat situ kita dah membentuk satu hubungan sebenarnya. Hubungan tu bukan antara individu tapi hubungan antara negara. Macam tu juga dengan India. Benda yang sama lah. Maksudnya kita boleh menjalinkan hubungan antara negara. Dan dari situ kita akan dapat mungkin mereka lebih berminat untuk berkunjung ke Malaysia, untuk datang dan menziarah. Mungkin ada keluarga diorang kat sini ataupun diorang datang untuk untuk lihat sendiri bagaimana kita Pelbagaian budaya di Malaysia. Pelbagaian budaya. Lepas tu macam mana kita punya negara ni boleh hidup aman damai dengan pelbagai kaum yang masyarakat majmuk. Kalau itulah itu dari segi konteks negara. Tapi kalau dari segi konteks individu macam mana Puan? Kalau dari segi multiracial ni kepada individu, mungkin lebihan je lah kepada individu, tidak ada banyak-banyak kaum lain dalam satu negara. Okey. Macam tu maksudnya individu tu dia orang berpeluang untuk belajar banyak bahasa. Contohnya macam kita walaupun kita daripada bangsa Melayu, tapi ramai orang daripada bangsa Melayu yang boleh berbahasa Mandarin. Kadang-kadang di sekolah dia orang ni dah ada kawan-kawan yang daripada kaum Cina yang tahu berbahasa Mandarin. Dan juga ada juga yang kita ni kadang-kadang hantar anak ke sekolah Cina dan hantar anak untuk tuition subjek Mandarin sahaja, sebab kita pun tahu yang bahasa tu penting. Contohnya paling penting sekali kalau kita tengok dalam bahasa Mandarin ni banyak digunakan untuk perniagaan. Sebab negara kita ni yang mendominasi perniagaan ni adalah bahasa Cina. Jadi bila masyarakat Melayu itu sendiri boleh berbahasa Mandarin dan jadi susahlah maksudnya untuk ditekan, ditindas.
satu kelebihan Ya, lah satu kepada kelebihan. orang Melayu. Okey, baik Puan. Kita ada satu lagi soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir ni, apakah harapan Puan terhadap perpaduan negara di antara negara Malaysia pada masa hadapan? Saya sangat berharaplah pada masa hadapan perpaduan kat negara kita ni dapat dikekalkan, malah ditingkatkan lagi. Contohnya dengan adanya pemimpin-pemimpin kita daripada pelbagai bangsa, contoh bangsa Melayu, Cina, India dan sebagainya, di peringkat pucuk pimpinan pun, di peringkat atasan pun kita dah ada perpaduan dari segi politiknya. Jadi apatah lagi kita yang berada di bawah ni, yang lagipun kita kita haraplah, saya mengharapkan supaya kita jangan jadikan masalah perkauman ni dalam perpaduan negara kita. Contohnya ialah untuk kita elakkan lagi daripada kejadian 13 Mei. Lepas tu, dan kita patut menghormati pemimpin kita, tak kisahlah dia daripada bangsa apa pun, daripada bangsa Melayu ke bangsa kita sendiri ataupun bangsa lain. Sebab itu adalah pemimpin yang dipilih oleh rakyat sendiri. Maksudnya setiap warga negara Malaysia tu berhak untuk memimpin selagi mana ia berlandaskan tugas-tugas perlembagaan. Ya, betul. Okey, terima kasih Puan atas perkongsian Puan, kesudian Puan memberikan saya maklumat, berkongsi sedikit latar belakang tentang perpaduan di Malaysia, konteks Malaysia, konteks perpaduan dalam Malaysia, dan sesuatu yang baru saya peroleh berkaitan dengan kaum Melayu yang sebenarnya saya tak tahu pun orang Melayu ada orang Negrito, Melayu ada orang Buto dan pecahan-pecahan dalam kaum Melayu sendiri. Dan banyak sangat maklumat informasi yang telah saya peroleh dan saya hargai sangat komitmen dan kerjasama daripada Puan, dan saya ucapkan jutaan terima kasih di atas segala kerjasama dan perkongsian Puan. Terima kasih Puan. Saya harap kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. InsyaAllah. Terima kasih.